Perlembagaan memberikan parlimen kuasa untuk membuat undang-undang. Parlimen bermaksud Yang di-Pertuan Agong dan kedua-dua dewan, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Cara undang-undang dibuat ialah undang-undang tersebut mestilah diluluskan oleh kedua-dua dewan dan mendapat persetujuan Yang di-Pertuan Agong. Menurut Perkara 66/4A, suatu rang undang-undang jika tidak mendapat persetujuan Yang di-Pertuan Agong akan menjadi undang-undang selepas tamat 30 hari dari tarikh yang ditetapkan, seolah-olah ia mendapat persetujuan. Menurut Perkara 66/2, rang undang-undang boleh dimulakan di salah satu dewan. Walau bagaimanapun, ini tertakluk kepada Perkara 67, iaitu rang undang-undang mengenai kewangan yang jatuh dalam kategori yang ditentukan dalam Perkara 67 itu hendaklah dimulakan di Dewan Rakyat sahaja dan hanya diusulkan oleh menteri. Pihak kerajaan berhak mengemukakan rang undang-undang di mana-mana Dewan Parlimen tanpa perlu mendapat perintah dari Dewan Parlimen itu. Tetapi dengan syarat ia diberikan sekurang-kurangnya sehari notis. Bagi rang undang-undang perbekalan, satu anggaran perbelanjaan hendaklah dibentang di Dewan Rakyat terlebih dahulu, dan jika dibentangkan oleh seorang ahli parlimen, maka ia hendaklah mendapatkan kebenaran atau leave dari Dewan Parlimen. Terdapat 4 jenis rang undang-undang RUU. RUU yang pertama, rang undang-undang ahli persendirian. RUU ini diperkenalkan oleh ahli dewan selain dari seorang menteri. RUU yang kedua, rang undang-undang persendirian. RUU ini melibatkan sekumpulan orang atau badan atau pertubuhan. RUU yang ketiga, rang undang-undang hybrid. RUU ini diperkenalkan oleh seorang menteri atau ahli dewan yang mana mengikut pendapat speaker memberi kesan terhadap hak atau kepentingan individu walaupun aplikasinya berbentuk am. RUU yang keempat ialah rang undang-undang kerajaan. Ini diperkenalkan oleh kerajaan dan mempunyai penggunaan dan aplikasi am. Proses membuat undang-undang. Jika seorang menteri ingin memperkenalkan suatu RUU ke parlimen, menteri tersebut perlulah melalui proses membuat undang-undang sebelum ke parlimen. Pertama, menteri tersebut mestilah merangka satu polisi untuk RUU tersebut dengan mendapat nasihat Peguam Negara. Kedua, mendapat persetujuan daripada kabinet untuk meluluskan polisi tersebut. Ketiga, jika dipersetujui, maka orang-orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung akan dijemput untuk memberikan pendapatnya dalam jangka masa tertentu. Keempat, RUU tersebut dibawa ke kabinet semula untuk mendraft RUU tersebut. Kelima, jika dipersetujui, barulah RUU itu didraft oleh pendraft undang-undang, dan apabila ia siap, ia akan dibawa semula ke kabinet untuk persetujuan sebelum dibawa ke parlimen. Keenam, menteri akan memberikan notis kepada kerani dewan akan tujuannya membawa RUU diperkenalkan di Dewan Rakyat. Setelah selesai semua proses membuat undang-undang sebelum ke parlimen, RUU tersebut akan dibawa ke parlimen dengan melalui 4 peringkat. Yang pertama, bacaan pertama. Kedua, bacaan kedua. Ketiga, perbincangan dalam jawatan kuasa. Dan keempat, bacaan ketiga. Keempat-empat peringkat tersebut akan dilakukan di kedua-dua dewan, dimulai dengan Dewan Rakyat. Kemudian, proses yang sama akan dilakukan di Dewan Negara. Kemudian, jika mendapat persetujuan daripada kedua-dua dewan tanpa bantahan, maka RUU tersebut akan dibawa ke Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan.
suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi langkah-langkah sementara yang berhubungan dengan pembiayaan kerajaan untuk mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 dengan menaikkan had amount bagi jumlah amount wang yang boleh diperdapat di bawah Akta Pinjaman Tempatan 1959 Akta 637 dan jumlah amount wang yang boleh diterima di bawah Akta Pendanaan Kerajaan 1983 Akta 275 untuk menubuhkan suatu kumpulan wang COVID-19 untuk membenarkan wang yang diperdapat di bawah Akta Pinjaman Tempatan 1999 dan wang yang diterima di bawah Akta Pendanaan Kerajaan 1983 dibayar di dalam kumpulan wang COVID-19 untuk membenarkan wang dalam kumpulan wang COVID-19 digunakan dan diuntukkan bagi maksud program di bawah pakej rangsangan ekonomi dan pelan pemulihan ekonomi dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada siapa yang menyokong? Saya menyokong. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Tiada yang kata tidak. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Setiausaha. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi langkah-langkah sementara yang berhubungan dengan pembiayaan kerajaan untuk mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 dengan menaikkan had amount bagi jumlah amount wang yang boleh diperdapat di bawah Akta Pinjaman Tempatan 1959 Akta 637 dan jumlah amount wang yang boleh diterima di bawah Akta Pendanaan Kerajaan 1983 Akta 275 untuk menubuhkan suatu kumpulan wang COVID-19 untuk membenarkan wang yang diperdapat di bawah Akta Pinjaman Tempatan 1959 dan wang yang diterima di bawah Akta Pendanaan Kerajaan 1983 dibayar ke dalam kumpulan wang COVID-19 untuk membenarkan wang dalam kumpulan wang COVID-19 digunakan dan diuntukkan bagi maksud program di bawah pakej rangsangan ekonomi dan pelan pemulihan ekonomi dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berkaitan. Ahli-ahli yang berhormat, saya suka nak memberitahu majlis ini iaitu Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan limpah kurnia Baginda telah memperkenankan akta-akta yang telah diluluskan oleh Parlimen dalam mesyuarat penggal yang lalu seperti berikut. Pertama, Akta Perbekalan Tambahan dalam kurungan 2014-2014. Kedua, Akta Yayasan Guru Tun Hussein On 2014. Ketiga, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dalam kurungan Pindaan 2013. 4. Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta dalam kurungan Pindaan 2014. 5. Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan dalam kurungan Pindaan 2014 dan ke-6. Akta Penggalakan Pelaburan dalam kurungan Pindaan 2014. Putusan daripada Dewan Negara. Ahli-ahli yang berhormat, saya telah menerima satu putusan daripada Yang di-Pertua Dewan Negara yang menyatakan persetujuan Dewan itu kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam sidang Parlimen Penggal yang lalu. Saya menjemput setiausaha membacakan putusan itu sekarang. 1 Julai 2014, putusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang yang berikut tanpa pindaan. Yang pertama, rang undang-undang perbekalan tambahan dalam kurungan 2014-2014. Kedua, rang undang-undang Yayasan Guru Tun Hussein On 2014. Ketiga, rang undang-undang pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan Pindaan 2013. 4. Rang undang-undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Pindaan 2014. 5. Rang undang-undang Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Pindaan 2014 dan 6. Rang undang-undang Penggalakan Pelaburan Pindaan 2014. Rang Undang-Undang Kewangan ialah salah satu RUU yang difikirkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Di dalam RUU tersebut mengandungi peruntukan-peruntukan seperti mengenakan atau menaikkan cukai, mengurang
menghapus atau membayar balik mana-mana cukai yang ada. Kedua, membolehkan persekutuan meminjam wang atau memberikan pinjaman kepada peminjam atau membina undang-undang tentang tanggungan kewangan persekutuan. Ketiga, menyimpan kumpulan wang yang disatukan atau untuk dikenakan bayaran atau tidak atau untuk menambah. Keempat, menyelesaikan atau mengurangkan hutang persekutuan. Kelima, penyerahan cukai atau fee atau pembuatan pemberian kepada mana-mana negeri. Keenam, menerima wang bagi kumpulan wang yang disatukan atau untuk menyimpan atau mengeluarkan wang itu atau untuk mengaudit kira-kira wang persekutuan dan negeri. Yang terakhir, untuk perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Selain daripada rang undang-undang kewangan, terdapat juga rang undang-undang lain yang melibatkan kewangan, seperti rang undang-undang perbekalan tambahan dan rang undang-undang mendahulukan perbelanjaan. Ada dua cara mentafsir undang-undang, iaitu pertama, tafsiran menggunakan statut. Kedua, tafsiran menggunakan kaedah ciptaan Badan Kehakiman. Tafsiran menggunakan statut terdapat 4. Pertama, Ordinans Tafsiran dan Klausa Am 1948 dan 1967, Akta Gabungan dan Simakan 1989. Kedua, Akta Tafsiran 1967. Ketiga, Enakmen Tafsiran dan Klausa Am. Keempat, Ordinans Tafsiran Sarawak 1953. Tafsiran perundangan. Akta biasanya terhad kepada jajahan takluknya sahaja atau apa yang disebut teritorial. Ini bermakna suatu akta atau undang-undang itu hanya terpakai kepada rakyat di negara tersebut sahaja dan orang-orang yang tinggal di situ. Ada juga undang-undang yang terpakai kepada rakyatnya walaupun rakyat tersebut tinggal di negara asing tetapi boleh berdomisili dengan negara asalnya. Perbezaan di antara undang-undang awam dan undang-undang persendirian. Undang-undang awam melibatkan polisi awam. Undang-undang persendirian melibatkan orang perseorangan atau perbadanan. Perbezaan di antara consolidating dan codifying. Consolidating ialah mengumpul semua akta yang sama di bawah satu topik dan menjadikan satu akta besar dan ia tidak mengubah undang-undang. Manakala codifying ialah menyelenggarakan keseluruhan akta di bawah satu topik dan ia mengubah kedudukan undang-undang. Contoh, consolidating adalah seperti Ordinans Tafsiran dan Klausa Am 1948 dan 1967, Akta Gabungan dan Simakan 1989. Ia menggabungkan kedua-dua akta dan tidak membawa sebarang perubahan kepada kedudukan undang-undang tersebut. Contoh bagi codifying adalah seperti Akta Kanak-kanak 2001. Ia adalah akta gabungan di antara Akta Pelindungan Kanak-kanak 1991, Akta Mahkamah Juvana 1947 dan Akta Wanita dan Gadis 1973. Penggabungan dengan tujuan menyelaraskan peruntukan undang-undang yang melibatkan kanak-kanak dengan beberapa peruntukan baharu. Perbezaan akta, ordinans dan enakmen. Akta adalah statut yang digubal oleh Parlimen. Ordinans ialah statut yang digubal oleh Badan Perundangan Persekutuan selepas Union pada tahun 1946 sehingga negara mencapai kemerdekaan. Enakmen pula ialah undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri kecuali bagi negeri Sarawak di mana statutnya dipanggil ordinans. Tafsiran menggunakan kaedah yang dicipta oleh Badan Kehakiman. Yang pertama adalah kaedah harafiah. Ini bermakna memberikan makna biasa kepada perkataan yang dipersoalkan.
Ini kerana telah diandaikan bahawa badan perundangan telah memberi maksud dan makna kepada perkataan itu dengan jelas dan berkesan. Kedua, kaedah keemasan, Golden Rule. Seperti yang telah dinyatakan bahawa untuk memahami makna sesebuah statut, perkara pertama ialah memberi makna biasa atau literal kepada perkataan-perkataan yang digunakan itu dan berpegang teguh kepada makna itu. Ketiga, kaedah kemudaratan. Ada kalanya perkataan-perkataan tidak mempunyai makna biasa. Sesetengah perkataan atau rangkai kata itu kabur dan boleh menimbulkan keraguan. Dalam keadaan seperti itu, mahkamah akan melihat kepada keseluruhan maksud badan perundangan seperti yang didapati dari pembacaan keseluruhan statut. Keempat, kaedah tujuan, Purposive Approach. Kaedah ini merangkumi semua kaedah yang ada, iaitu literal, keemasan dan kemudaratan. Ini kerana mahkamah dalam usahanya untuk mentafsir statut perlu melihat atau berpandukan tujuan statut itu. Kelima, kaedah ejusdem generis. Perkataan am yang diikuti oleh perkataan spesifik. Perkataan am itu akan dikawal oleh perkataan spesifik itu. Bantuan bahan kepada pentafsiran. Selain dari perkara yang telah disebutkan, ada beberapa bantuan secara bahan boleh digunakan untuk membantu mahkamah mentafsir undang-undang. Antaranya ialah jadual, bahagian, tajuk, judul, pendahuluan atau preamble, nota birai, misalan, tanda baca dan sejarah perundangan. Baik, kira-kira 400 individu, badan bukan kerajaan, NGO dan pelbagai institusi terbabit dalam maklum balas berhubung sesi libat urus yang dijalankan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bagi mendapatkan input terhadap penggubalan rang undang-undang tenaga atom. Menterinya Khairy Jamaluddin berkata RUU berkenaan dijangka akan dibentangkan di Parlimen akhir tahun ini. Rang undang-undang ini adalah bertujuan untuk menggantikan rang undang-undang sedia ada, Akta 340, yang mana akta ini sudah dilihat tidak berapa terkini dan perlu diganti terus dengan rang undang-undang baru yang boleh mengawal selia segala kegiatan yang berkaitan dengan atomic energy. Khairy mengulas sambutan masyarakat dalam memberikan maklum balas berkaitan RUU berkenaan yang berlangsung dari 7 hingga 21 Julai lalu. Ia seiring perkembangan teknologi tenaga atom dalam pelbagai bidang industri. Terdahulu, Khairy melakukan tinjauan dan menyampaikan sumbangan kepada penduduk Kampung Bemban yang terjejas banjir minggu lalu. Menegaskan tanpa mengira RUU, Ahli Dewan memberi pendapat serta pandangan mengenai prosedur operasi standard bagi memastikannya digunakan dengan berkesan di setiap kementerian. Saya telah meniru pada hari ini supaya Dewan yang mulia ni, Dewan Negara, tidak digunakan semata-mata untuk agenda politik mereka, tetapi menggunakannya supaya memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Nah, tidak kira ini adalah rang undang-undang yang mana, tetapi saya pun memang confident bahawa ahli-ahli Dewan Negara Yang Berhormat Muhammad akan memberikan perbahasan yang baik dan mengambil keputusan yang sewajar dengan keputusan rakyat. Antara RUU yang diluluskan Dewan Rakyat dan bakal dibahaskan di Dewan Negara adalah RUU Cukai Jualan 2018 dan RUU Cukai Perkhidmatan 2018.